Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam 451. Bacaan di belakang imam dan ikhtilaf ulama padanya. Kata Abu Isa, dan sesungguhnya telah bersalah-salahan ahli ilmi, mana ada ikhtilaf, ya, ketidaksependapatan dalam benda ijtihad pada bicara bacaan di belakang imam. Maka iaitu telah memikir masalah ijtihad oleh kebanyakan daripada ahli ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan at-tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, akan bahawa baca di belakang imam, dan dengan dialah berkata Imam Malik bin Anas, Abdullah ibn Mubarak, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Maknanya makmum di belakang tu kena baca Fatihah dia. Ya, kalau dia muafiq masbuk sekadar dapat, mana kena baca. Sebab ada mazhab yang tak baca terus. Ya, angkat takbir dah dengar je imam baca, semua bacaan tu imam tanggung. Wah, ini makan rumput sabit betul. Tanggung habis semua. Dan sekalian orang membaca mereka itu di belakang, melainkan satu kaum daripada Kufah. Ada ulama Kufah mengatakan, dan aku fikir bahawasanya tiada membaca Al-Quran di dalam sembahyang itu tiada mengapa. Pula dah ada pendapat tak kuat lah. Yang jadilah perkataan Abdullah, ya, ini seperti mazhab Abi Hanifah, melainkan Abi Hanifah berkata haram makmum membaca di belakang imam. Imam duk baca, kau baca apa lagi? Haram, diam di dengar je. Pasal pakai zahir ayat, fa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kemudian kata Abu Isa Tirmizi, dan mengerasi akan hukum membaca makmum di belakang imam itu oleh satu kaum tak mengerasi. Maknanya dia kuat tekankan hukum tu daripada ahli ilmi pada meninggalkan bacaan Fatihah, tul kitab Fatihah tu tinggal. Dan jika di belakang imam sekalipun, ya, mana mengerasi akan hukum membaca makmum di belakang imam tu oleh satu kaum atau jamaah daripada ahli ilmi pada meninggalkan bacaan Fatihah tul kitab. Jadi di belakang imam sekalipun anda baca, maka berkata mereka itu tiada memadai sembahyang melainkan dengan baca Fatihatul Kitab. Fatihah kena baca sendiri ke ada ia atau di belakang imam pun tak kena baca, sebab Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak ada sembahyang bagi orang tak baca surah Fatihah, dia kena baca. Dan telah berjalan mereka itu kepada barang yang meriwayat oleh Ubadah Ibn Samit daripada Nabi SAW, dan telah membaca ibadat Ubadah bin Samit kemudian daripada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang imam. Ya, mana bacalah. Dan ma'amal ia dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada sembahyang melainkan dengan baca la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tiada sembahyang kau tak baca Fatihah. Dan dengan dialah berkata Imam kita Syafi'i dan Isa Ar-Rahawai dan lain daripada keduanya, dan ada pun Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Maka berkata ia bermula makna sabda Nabi SAW, tiada semayang bagi orang yang tiada membaca Fatihatul Kitab itu apabila seorang itu semayang seorang diri atas imam. Dia kata yang kata sah ni imam kata aja Fatihah, tak sah dah. Kemudian itulah seorang yang semayang seorang diri. Ada makmum tak ada, makmum semua imam tanggung. Itu pendapat dia. Dan mengambil maknanya hujah ia dengan hadis Jabir pada bin Abdullah, sekira katanya apa, barang siapa sembahyang akan satu rakaat yang kada membaca di dalamnya dengan umul Quran, mana Fatihah, maka tiada sembahyang ia melainkan bahawa ada ia di belakang imam. Ya. Mana di belakang imam, saya baca imam tanggung. Itu pendapat dia. Kita tak, nama-nama dia pecah dua. Nama muafiq dia tak kena baca.
Kalau masbuk dia baca sekadar hajat, mana kena baca juga sekadar. Kalau masbuk, kalau muafiq kena tamamkan. Maka tiada sembahyang ia melainkan bahawa adalah ia di belakang imam tadi. Maka kata Imam Ahmad, maka ini seorang laki-laki daripada sahabat Nabi SAW ni yang mentakwilkan akan sabda Nabi SAW, tiada sembahyang bagi orang yang tidak membaca dengan Fatihatul Kitab, akan bahawasanya ini apabila ada ia seorang diri, atau takwil munfarid seorang diri tak baca Fatihah, habislah. Atau jadi imam di sini, imam tak baca, habis. Dan telah memilih, mana tadi? Dan telah memilih Imam Ahmad bin Hanbal serta ini bacaan ni pada tiada nyaring di belakang imam. Kalau imam pula baca, kita baca kuat-kuat kan keliru. Maka kita jangan duduk imam tu, jangan sampai imam keliru. Ni baca kuat-kuat sampai habis orang keliru. Baca pelan sudah, asal dengar telinga sendiri. Disuruh baca dengan sendiri, bukan dengar kat orang. Kalau orang keliru jadi haram lah. Kita baca kuat-kuat jadi orang keliru, jadi haram, ganggu. Habis tu dia antara cara, tapi ada ikhtilaf ulama. Tapi yang masyhur dia, maknanya bahawasanya makmum pun dia kena baca Fatihah bila kedudukan dia adalah muwafiq, dan dibaca sekadar dapat bila keadaan dia masbuk. Tu habis. Dan telah memilih Imam Ahmad serta ini kawan ni bacaan pada tiada nyaring. Kita baca sendirilah. Di belakang imam dia baca, tak menyaksi nyaring kan, pasal imam tak dengar, bacalah. Dan bahawa tiada meninggal seorang laki-laki akan Fatihatul Kitab, dan jika ada ia di belakang imam sekalipun. Dan tiada meninggal, mana jangan ditinggalkan, tak sah dia sembahyang kata baca Fatihah. Habis. Dan satu masalah lagi, habis. Masalah baca nyaring di belakang imam, apa hukum? Imam baca, dia pun baca juga. Ya saudaraku, dalam hadis ni 450 ni adalah menyebutkan ingkar Nabi SAW. Apa ingkar? Nabi enggan, Nabi marah. So sibuk baca kuat-kuat sampai pening kepala orang. Dan menyaring akan bacaan di belakang imam, Nabi tak bagi tu. Dan dalam Sahih Muslim pun disebut dalam babun nahyil ma'mum an jahrihi bil qira'ah khalfa imamih, adalah menyebutkan hadis, iaitulah satu bersatu mafhum mafhum sama sebagai hadis yang dalam masalah 450 juga, itulah Nabi cegah tu, iaitulah telah menegah Allah, mana tadi itu pada bab nahyil ma'mum, menegah makmum an jahri, daripada mengkuatkan suara dia bila qiraah dengan bacaan, bila tu khalfa imam, kita duduk di belakang imam. Ada sebutkan di dalam itulah lalu pada 450. Maka berkata Imam Nawawi di dalam syarahnya begini secara muhazzab, bermula ingkar Nabi Rasulullah SAW tu pada nyaring bacaan yang mudah, pada nyaring bacaan makmum di belakang imam tu lebih tegah, atau pada mengangkatkan suara jangan kuat, ialah ingkarkan dengan sekira-kira mendengar oleh orang lain. Dia baca orang semua dengar daripada dirinya. Jadi dia baca untuk diri tak apalah, untuk dengar dia sudah kuat-kuat apa. Bukannya ingkarkan daripada asal bacaan itu dapat pada, bahkan pada hadis ini bahawasanya mereka ada membaca dengan surah di dalam sembahyang yang tiada nyaring, maka jadilah padanya dalil mengisbatkan bacaan seorang daripada zuhur bagi imam dan makmum. Zuhur dia apa? Sembahyang perlahan macam. Dan satu lagi masalah, makmum membaca surah. Makmum baca surah. Apa tu? Tak nampak. Makmum membaca surah, apa hukum? Imam biasa, makmum baca Fatihah aja kan. Imam baca surah kita dengar. Jadi makmum pun baca surah juga, apa hukum? Ada tu. Kata Imam An-Nawawi,
bolehlah makmum itu membaca surah di belakang makmum, belakang imamnya, manakala sembahyang itu sembahyang yang tiada nyaring. Sembahyang zuhur, asar, tak ada bunyi kan, bacalah Fatihah dan bacalah surah. Surah apa tengoklah. Imam tak panjang tu surah pendek. Maka inilah hukum di sisi mazhab kita Syafi'i, makna boleh. Kalau sembahyang itu imam tak dengar, makmum tak dengar bacaan imam. Mana sembahyang siang. Dan adalah bagi kita satu wajah, satu jalan yang syadz, yang menyalahi kias, yang lagi dhaif, bahawasanya tiada membaca makmum akan surah pada sembahyang yang pada sembahyang tiada nyaring. So, di mana tiada membaca makmum akan surah pada sembahyang yang nyaring, pada sembahyang jahat. Disuruh diam dengar, Dan di sini tiada mendengar, maknanya maka tiadalah makna bagi diam itu daripada ketika maknanya nanti dengarkan. Jadi kalau adalah ia pada sembahyang yang nyaring, yang jauh daripada imam, tiada dengar bacaannya, maka mula kaul yang asal bahawa membaca ia akan surah. Makmum tu sampai 300,000 jalan bawa esak berasa-asa. Suara tu imam tak dengar. Bila tak dengar, dia boleh baca surah ni. Imam lepas amin tadi boleh senyap, tak nampak. Rupa mic putus. Tak dengar. Jadi dia pun bacalah surah. Agak cepat baca surah pendek. Ada ikhlas ke dan sebarang. Dia dapat sunat. Bila dia tak dengar suara imam. Habis. Dan kalau adalah ia pada sembahyang yang nyaring sekalipun malam, tapi imam boleh baca surah tak dengar, jauh sangat ke atau rosak ke apa, baca sendirilah, boleh baca makmum dengan syarat bila dia tak dengar. Sebab apa nyaring itu? Jauh. Mungkin sebab faktor dia jauh sangat daripada imam yang tiada didengar bacaannya, maka boleh, maka bermula kaul yang asal yang terlebih sahih bahawasanya membaca, mana makmum bacalah surah, baca ia akan surah, kerana barang yang kami sebutkan ni, wallahu a'lam. Jadi makna oleh kerana imam tak baca, dia bacalah. Tu. Kemudian babu mayaqulu indan dukhulil masjid, bacaan ketika masuk masjid. Habislah. Wallahu a'lam. Kita buat dua kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa lana Subhanakallahumma